Sri Datuk Seri Rafidah Azhar, dan ini menyebabkan berlakunya pengaliran keluar wang kita ke luar negara. Selain itu, dengan kedudukan kita bergantung harap kepada makanan import, negara tidak akan mampu mengeluarkan makanan yang cukup. Oleh itu, sesuatu harus dilakukan bagi menjamin pengeluaran makanan di Malaysia mencukupi untuk semua rakyatnya. Baiklah, ini akan dapat dilakukan memandangkan Malaysia kini berusaha menjadi pusat atau hub makanan halal. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, kita bersama Pengurus Besar NEDC, Encik Ahmad Kamal Muhammad. Terima kasih Cik Kamal kerana sudi bersama kami pada petang ini. Dan kita nak tahulah juga ya mengenai kedudukan pengeluaran makanan kita ketika ini sebagai permulaan perbincangan kita pada petang ini. Industri makanan adalah satu industri yang sangat penting, utamanya di Malaysia, kerana sebenarnya pada asasnya industri makanan adalah industri utama pada peringkat awal sebelum Malaysia berubah kepada industri teknologi ataupun perindustrian. Seperti yang Hazlin nyatakan tadi, memang Malaysia banyak mengimport pada masa ini. Oleh itu kerajaan mengambil langkah untuk memastikan industri pertanian dan pengeluaran makanan, khususnya makanan halal, dijadikan satu aktiviti utama dalam aktiviti ekonomi negara. Dan saya fahami ada satu seminar yang akan berlangsung pada bulan Mei ini nanti, iaitu Seminar Industri Makanan 2004 terukai peluang perniagaan dan pasaran strategik sektor pengeluaran makanan. Boleh Cik Kamal ceritakan sedikit mengenai seminar yang akan berlangsung ini? Okey, seminar ini sangat menarik, Hazlin, kerana pada asasnya dibagikan pada tiga aktiviti ataupun sesi. Yang pertamanya adalah sesi peluang-peluang perniagaan dalam industri makanan, yang mana kita akan bawa teknologi yang masih lagi terdapat di sektor-sektor seperti di MARDI, di mana mereka menjalankan banyak kajian tentang pemakanan, dan juga USM sebagai contoh, saya ambil contoh penternakan ikan dalam kanvas sebagai contohnya. Ya, sambil itu juga kita pertama peluang perniagaan, yang kedua adalah pembiayaan ataupun grant yang kerajaan sediakan untuk menggalakkan aktiviti pertanian. Yang ketiga adalah bagaimana proses ataupun pengkongsian pengalaman untuk usahawan mengeksportkan produk mereka ke luar negara. Sebagai contohnya, kita membawa pengarah urusan The Winner Food Industry, iaitu Datuk Dr. Ibrahim Abdullah Badawi. Di samping juga Bernas yang baru-baru ini telah membeli Gardenia bakeries, ya. So itu tiga perkara utama yang akan kita bincangkan dalam sesi seminar dan dialog pada 13 Mei ini. Jadi antara yang disebut tadi, panel-panel yang akan hadir, siapa lagi yang akan terlibat? Okey, selain daripada The Winner Food Industries, Bernas, kita juga akan bawa JAKIM yang akan memberitahu tentang kepentingan mempunyai status halal supaya kita boleh pergi ke luar negara. Yang kemudian kita juga membawa KFC Holding, membawa peluang tentang penternakan vendor, yang mana kita boleh usahawan boleh menjadi vendor untuk menternak ayam yang bakal dibekalkan balik kepada KFC ataupun ayam mas. Juga kita akan membawa Malaysian Franchise Association, Vice Chairman dia, untuk menceritakan tentang aktiviti franchise makanan yang boleh diambil untuk usahawan yang ingin berkecimpung dalam bidang industri makanan. Kita juga membawa MITI dalam bidang pendidikan dan pengilangan. Kita juga membawa Tesco, yang mana Tesco mempunyai vendor hampir 50 usahawan ataupun vendor yang membekalkan makanan. Jadi mana usahawan boleh menggunakan Tesco sebagai channel untuk mengakihkan produk mereka. Kita juga membawa PNS franchise, membiayai usahawan yang ingin menjadi franchisor dalam industri makanan. Sebagai contohnya, PNS telah melabur dalam Natrabu, iaitu restoran Padang, dan juga Skylight, iaitu restoran Jepun. Dan bagi mereka yang berminat, terutamanya usahawan-usahawan yang berminat untuk menghadiri seminar ini, apakah maklumat ataupun peluang yang khusus yang akan dibentangkan dalam seminar ini yang boleh memberikan manfaat kepada yang menghadirinya? Seperti yang saya nyatakan tadi, dia terbahagi kepada tiga perkara. Peluang perniagaan seperti yang ditawarkan oleh KFC, Tesco, The Winner.
Dan juga yang keduanya adalah perkongsian pengalaman bagaimana Derwina mula bertapak ke luar negara. Kemudian juga teknologi yang ada di MARDI, di USM. Jadi pada asasnya dia merangkumi ketiga-tiga perkara utama. Dan program ini akan diadakan di PWTC pada hari Khamis 13 Mei. 13 hari bulan Mei. Dan siapa yang akan merasmikan seminar ini? Okey, program ini akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Sharif Omar pada hari Khamis 13 Mei di PWTC. Dan antara yang menjadi sasaran ya pada peserta-peserta seminar ini, industri apakah yang menjadi sasaran utama? Sudah tentu kerana kita nyatakan ini adalah dalam industri makanan. Ya. Jadi pengkhususan akan diberikan kepada industri makanan, tetapi juga kita buka pada usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan dalam bidang makanan. Ya. Dan kita pun telah mengetahui bahawa Datuk Seri Rafidah Aziz telah mengenengahkan mengenai betapa pentingnya iaitu usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal dunia. Jadi bagaimana Cik Kamal lihat potensi Malaysia itu sendiri dalam merealisasikan impian ini? Malahan pada baru-baru ini Malaysia telah berhubung atau dengan Majlis Islam Negeri China. Mereka juga ingin bekerjasama kerana mereka sedar bahawa halal di Malaysia dan juga pengiktirafan halal daripada Malaysia mendapat pengiktirafan daripada seluruh dunia. Jadi Malaysia mempunyai kredibiliti daripada menyatakan pengiktirafan tentang halal dan banyak negara ingin bekerjasama dengan Malaysia kerana nama baik yang telah dibina oleh Malaysia khususnya. Setakat ini bagaimana sambutan ada mereka yang ingin menghadiri seminar industri makanan 2004 ini? Sambutan sangat baik kerana sebenarnya industri ini ataupun seminar ini kita khususkan kepada para usahawan. Kita telah menjemput ahli daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, perniagawati dan semua jabatan kerajaan. So sambutannya sangat baik. Ya. Dan apakah pesanannya kepada ataupun mesej yang boleh disampaikan kepada usahawan-usahawan yang berminat untuk menghadiri seminar ini, dan boleh Cik Kamal komen sikit mengenai apakah potensi usahawan sebenarnya untuk memajukan industri makanan di Malaysia dan pada masa yang sama ya dengan menghadiri seminar ini akan mendapat manfaat yang begitu ketara lah. Okey Aslin, seperti saya nyatakan tadi tarikh tutup untuk seminar ini memandangkan tempat adalah sangat terhad kerana kita membuat jemputan terus kepada Dewan-Dewan Perniagaan. Jadi tarikh tutup untuk berdaftar adalah sebelum 26 hari bulan April dan para usahawan ataupun bakal usahawan boleh menghubungi nombor 0340458909 atau boleh ulangi lagi sekali 40458909 ataupun 40448909. Jadi seperti yang Azli nyatakan tadi, bengkel ini akan dijalankan daripada PWTC dan kebanyakan tempat telah diambil oleh usahawan industri makanan. Dan saya rasa industri makanan sangat berpotensi untuk diketengahkan seperti yang saya nyatakan tadi. Potensi halal ini bukan sahaja pengiktirafan halal bukan sahaja diminta oleh orang Islam sahaja, tetapi orang bangsa lain yang menghargai apabila diiktiraf sebagai halal, maksudnya makanan itu telah diterima sebagai bersih, dan prosesnya telah diteluslah. Berapa yurannya Cik Kamal? Okey, yurannya jika berdaftar sebelum 26 hari bulan adalah RM300. Ada tawaran istimewa saya fahami betul. Ya, sebelum 26 April ya. Betul. RM300. RM300 dan selepas tu RM400. Dan untuk yang berdaftar sebelum 26 kita ada beberapa laporan khas percuma untuk mereka yang berdaftar awal. Dan kita akan hantarkan benda ini kepada peserta. Ya, baik, terima kasih kepada Pengurus Besar NEDC Encik Ahmad Kamal Mohamad kerana sudi datang ke studio pada petang ini untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai seminar industri makanan 2004. Jadi diharapkan dengan ini dapat terukailah peluang perniagaan dan pasaran strategik sektor pengeluaran makanan. Dan sekali lagi kepada yang berminat bolehlah hubungi talian 40458909 atau 40448909. Jadi